Hari ini kita akan belajar tentang sel sebagai unit asas hidupan. Hai semua, cuba lihat rumah di belakang cikgu ini. Rumah ini diperbuat daripada batu bata. Setiap batu bata ialah unit asas pembinaan rumah itu. Begitu juga dengan benda hidup. Benda hidup terdiri daripada unit asas yang dikenali sebagai sel. Sel menjalankan semua fungsi hidup seperti pertumbuhan, respirasi, pembiakan dan perkumuhan. Sel dianalogikan sebagai sebuah kilang mikroskopik yang berlaku beribu-ribu tindak balas kimia di dalamnya. Selain itu, sel menjalani proses pembahagian untuk membentuk sel-sel baru dan menggantikan sel-sel yang rosak. Satu sel tunggal akan menjadi dua sel berasingan dan seterusnya. Apabila dilihat di bawah mikroskop, sel tumbuhan akan kelihatan seperti yang ditunjukkan. Gambar sel haiwan ini pula diambil daripada sampel sel pipi manusia yang dilihat di bawah mikroskop. Seterusnya, mari kita lihat fungsi struktur sel tumbuhan. Dinding sel memberi sokongan, perlindungan dan bentuk yang tetap kepada sel. Membran sel pula mengawal pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel. Sitoplasma bertindak sebagai medium di mana tindak balas kimia berlaku. Mitokondria berfungsi menghasilkan tenaga untuk tindak balas. Vakul memberikan sokongan kepada sel apabila dipenuhi subsel. Kloroplas berfungsi menyerap tenaga cahaya untuk proses fotosintesis. Nukleus berfungsi mengawal keseluruhan aktiviti sel. Nukleus juga mengandungi kromosom yang terdiri daripada DNA yang membawa maklumat genetik. Mari kita lihat fungsi struktur bagi sel haiwan. Seperti sel tumbuhan, sel haiwan juga mempunyai membran sel. Membran sel berfungsi untuk mengawal pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel. Sitoplasma pula bertindak sebagai medium tindak balas kimia berlaku. Mitokondria menghasilkan tenaga untuk tindak balas. Nukleus berfungsi mengawal keseluruhan aktiviti sel. Nukleus juga mengandungi kromosom yang terdiri daripada DNA yang membawa maklumat genetik. Baiklah murid-murid, mari kita lihat perbandingan antara sel haiwan dan sel tumbuhan. Persamaan bagi sel haiwan dan juga sel tumbuhan, kedua-duanya mempunyai nukleus, membran sel, sitoplasma dan mitokondria. Manakala perbezaannya pula, sel tumbuhan mempunyai dinding sel, manakala sel haiwan tidak mempunyai dinding sel. Sel tumbuhan mempunyai kloroplas, sel haiwan tiada kloroplas. Sel tumbuhan mempunyai vakul, manakala sel haiwan tidak mempunyai vakul. Dan akhir sekali, sel tumbuhan mempunyai bentuk yang tetap, manakala sel haiwan tidak mempunyai bentuk yang tetap. Sampai di sini saja. Sekian, terima kasih.